Salam sejahtera kepada semua murid-murid tahun 4. Bertemu kita kembali bersama cikgu dalam segmen Mari Belajar Bersama Cikgumu. Okey, hari ini cikgu akan bawa subjek Pendidikan Moral tahun 4, Unit 2 dengan tema Baik Hati. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Kesusahan Jiran, Prihatin Bersama. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, bagi murid-murid yang belum subscribe channel cikgu, bolehlah klik butang subscribe di sini, like video ini dan share lah video ini. Jom kita mulakan. Bertemu kita semula bersama cikgu dalam segmen Mari Belajar Bersama Cikgumu. Okey murid-murid semua, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu minta murid-murid untuk buka buku teks Pendidikan Moral tahun 4 pada muka surat nombor 14. Okey, ini ialah buku teks Pendidikan Moral tahun 4 dengan muka surat nombor 14 yang cikgu minta murid-murid untuk buka. Okey, dalam muka surat ini kita akan merujuk pembelajaran kita pada muka surat ini. Okey, di sana kita lihat pada gambar, tajuk pembelajaran kita ialah Kesusahan Jiran, Prihatin Bersama. Okey, jom kita mulakan. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, mari kita fahami dahulu cerita yang terkandung dalam buku teks tersebut. Okey, mari kita fahami dahulu cerita. Pembelajaran kita ialah Kesusahan Jiran, Prihatin Bersama. Okey, sekarang mari kita baca situasi yang berlaku dalam cerita yang terdapat dalam buku teks ni. Okey, Dewi dan Makcik Salma hidup berjiran. Warung Makcik Salma terbakar. Okey, warungnya terbakar. Okey, bagaimanakah Dewi dan jirannya dapat bersikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan Makcik Salma? Okey, cikgu baca balik. Okey, Dewi dan Makcik Salma hidup berjiran. Okey, ada dua orang di sini, Dewi dan juga Makcik Salma. Mereka ini hidup berjiran. Okey, warung Makcik Salma terbakar. Okey, warungnya terbakar. Soalannya, bagaimanakah Dewi dan jirannya dapat bersikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan Makcik Salma? Okey, soalan dalam cerita ini bertanya, bagaimanakah Dewi dan juga jirannya dapat bersikap prihatin terhadap keperluan dan kebajikan Makcik Salma. Okey, kita lihat pada gambarnya dahulu. Okey, ni gambarnya. Ini adalah gambar warung Makcik Salma yang terbakar, hangus terbakar. Apabila warung Makcik Salma terbakar, apakah kesan terhadap kehidupannya? Apabila kita lihat pada dalam buku teks tu, ada 4 kesan yang perlu dihadapi oleh Makcik Salma. Okey, dia yang pertama, kekurangan duit untuk membaiki warung. Okey, apabila warung Makcik Salma terbakar, Makcik Salma menghadapi masalah kekurangan duit untuk membaiki warungnya. Okey, itu kesannya yang terjadi apabila warung Makcik Salma terbakar. Makcik Salma tiada duit untuk membaiki warungnya sebab punca pendapatannya sudah tidak ada. Jadi dia tidak boleh membaiki warungnya yang terbakar. Okey, yang kedua, tiada pendapatan harian. Okey, apabila warung Makcik Salma terbakar, Makcik Salma tiada sudah mendapat pendapatan harian. Pendapatan harian ni maksudnya dia tidak dapat duit daripada hasil jualan yang dia lakukan di warungnya. Jadi dia tidak dapat mendapat pendapatan pada hari tersebut. Okey, apabila dia tidak pendapatan hariannya, jadi Makcik Salma akan kekurangan duit untuk membaiki warungnya. Okey, dan yang ketiga, semua barang dan peralatan hangus. Okey, ini kesannya. Apabila terbakar saja warung Makcik Salma, semua barang dan peralatannya hangus terbakar. Okey, kita lihat saja gambar tersebut. Okey, kita lihat semua barang perkakas warung Makcik Salma hangus terbakar. Okey, itu kesannya apabila warungnya terbakar. Okey, dan yang terakhir, kebetulan juga Makcik Salma ini mempunyai seorang anak orang kurang upaya, iaitu
OKU. Apabila Makcik Salma ni mempunyai anak orang, pendapatan hariannya terjejas. Jadi, apabila pendapatan hariannya terjejas, ia tidak mempunyai duit untuk menyara anaknya yang kurang upaya tersebut. Jadi, di sini anak Makcik Salma yang kurang upaya tersebut tidak dapat dijaga dengan baik disebabkan Makcik Salma tiada punca pendapatan untuk menyara kehidupan mereka sekeluarga. Dah lihat pada slide yang seterusnya. Murid-murid boleh faham dengan cerita yang disampaikan. Secara umumnya, cerita tadi mengisahkan tentang situasi warung Makcik Salma yang terbakar dan kesannya terhadap kehidupan Makcik Salma. Sekarang murid-murid akan membuat satu aktiviti, iaitu murid-murid dikehendaki untuk membuat teamwork web. Teamwork web ialah aktiviti berkumpulan menulis idea dalam petak minda mengikut warna pen yang berbeza. Ini ialah contoh petak minda yang kita akan gunakan dalam teamwork web. Alright, cikgu akan terangkan sedikit. Dalam petak minda ni, terdapat tajuk perbincangan yang akan kita tulis nanti. Di sebalik tajuk perbincangan ni, setiap murid akan berikan idea masing-masing berkenaan dengan tajuk perbincangan yang kita akan buat. Ini contoh-contohnya. Ada 4 idea di sini. Setiap idea ini mewakili warna masing-masing. Contohnya murid 1 gunakan warna ideanya ditulis pada petak minda berwarna oranye di sini. Dan murid yang kedua akan menulis petak minda berwarna hijau dengan idenya berdasarkan tajuk perbincangan yang kita akan bincangkan nanti. Begitu juga dengan seterusnya. Murid yang ketiga akan tuliskan idenya dalam ruangan petak minda yang berwarna biru muda di sini. Dan murid yang keempat akan menulis idenya di ruangan petak minda yang berwarna biru di sini. Bagi aktiviti ini, memandangkan murid-murid belajar di rumah, murid-murid tidak dapat berkumpul secara berkumpulan dengan rakan-rakan di dalam kelas. Jadi, murid-murid kita ubah aktiviti kita daripada bincangan bersama rakan-rakan di dalam kelas, kita akan ubah. Murid-murid boleh berbincang dengan ibu bapa atau kakak dan abang murid-murid di rumah mengenai aktiviti yang kita akan buat sebentar nanti. Kita akan ubah aktiviti kita daripada perbincangan bersama rakan-rakan di dalam kelas dengan murid-murid berbincang dengan ibu bapa atau kakak atau abang yang ada di rumah dengan tajuk perbincangan yang kita akan buat sebentar nanti. Murid-murid akan buat aktiviti yang sama seperti yang diberikan dalam buku teks. Lihat di bagian buku teks tu. Ini ialah aktiviti yang kita akan buat. Tajuk aktiviti dia nak panggil teamwork web. Terdapat 3 panduan yang murid-murid kena buat. Pertama, topik untuk kita murid-murid akan bincangkan nanti. Ini tajuknya, cara bersikap prihatin terhadap masalah jiran. Ini topik yang kita akan bincangkan. Tulis topik ini di tengah-tengah kertas sebak. Kertas sebak ni kertas yang berwarna putih yang besar. Memandangkan murid-murid di rumah tidak memiliki kertas sebak, murid-murid boleh gunakan buku latihan yang ada, ataupun kertas A4 yang berwarna putih untuk kita gantikan kertas sebak. Murid-murid boleh gunakan kertas kosong yang ada di rumah. Kemudian gunakan pen warna. Gunakan pen warna ataupun pensil warna. Gunakan pen warna ataupun pensil warna yang berbeza warnanya bagi menulis idea-idea yang murid-murid akan tuliskan nanti. Kemudian bentangkan jawapan. Ini adalah contoh yang cikgu boleh cadangkan kepada murid-murid untuk buat. Pertama, murid-murid boleh buat satu bulatan. Apa yang murid-murid kena buat? Murid-murid kena tulis tajuk perbincangan kita, yaitu cara bersikap prihatin terhadap masalah jiran. Ini yang murid-murid kena buat dalam kertas kosong. Kemudian murid-murid kena buat satu lagi bulatan yang sama dan juga warnakan dia pada warna yang murid-murid kailah. Contohnya di sini cikgu sudah letakkan warna merah jambu.
Oke, ini adalah warna yang cikgu cadangkan. Oke, murid-murid boleh guna warna selain daripada warna merah jambu. Oke, buatkan dulu satu bulatan. Oke, kemudian buat lagi satu bulatan dengan warna yang berbeza. Oke, buat lagi satu bulatan dengan warna yang berbeza. Oke, di sini cikgu gunakan warna biru, dan yang terakhir buatkan lagi satu bulatan dengan warna yang berbeza. Oke, contohnya di sini cikgu gunakan warna hijau. Oke, setiap bulatan ini, contohnya bulatan warna merah jambu nih. Oke, murid-murid kena tulis cara bersikap prihatin terhadap masalah jiran. Oke, siapa jirannya yang bermasalah ini? Oke, jiran yang bermasalah ini ialah Makcik Salma. Oke, Makcik Salma tadi warungnya terbakar. Jadi, murid-murid kena tuliskan apakah cara yang boleh membantu masalah Makcik Salma tadi. Oke, itulah cara bersikap prihatin. Apakah caranya? Oke, ada 4 masalah yang dihadapi oleh Makcik Salma. Oke, yang pertama, masalahnya tadi rujuk balik dengan dalam buku teks. Yang pertama masalah Makcik Salma tadi ialah kurangan duit untuk membaiki warung. Oke, itu masalahnya yang pertama. Masalahnya yang kedua, tiada pendapatan harian. Oke, masalahnya yang ketiga, semua barang dan peralatannya hangus. Dan masalah yang keempat, oke, Makcik Salma ini memiliki seorang anak yang kurang payah. Oke, jadi dia ada 4 masalah di sini. Jadi, murid-murid kena pikirkan macam mana cara bersikap prihatin terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Makcik Salma tadi. Oke, tuliskan di keempat tempat bulatan yang murid-murid akan buat nanti di sini. Oke, bincang dengan ibu bapa, abang ataupun kakak murid-murid di rumah. Dan apabila sudah dapat jawabannya, tuliskan idea tersebut di ruangan yang sudah murid-murid buat. Oke, Oke, bagi aktiviti kedua, oke, ada 2 aktiviti. Oke, boleh lihat dalam buku teks itu ada aktiviti yang kedua di sana. Oke, murid-murid bolehlah jawab soalan kedua yang ada di dalam buku teks tersebut. Oke, apa soalannya? Oke, ini soalannya. Nyatakan kepentingan sikap saling membantu dalam kalangan jiran. Oke, kita ada 2 aktiviti. Yang pertama, murid-murid kena buat teamwork web dalam bentuk peta minda, dan yang kedua, murid-murid kena jawab soalan ini. Nyatakan kepentingan sikap saling membantu dalam kalangan jiran. Oke, 2 soalan di sini. Oke, siapkan semua soalan tersebut. Ya, apabila sudah selesai, bolehlah hantar kepada cikgu untuk cikgu semak aktiviti yang dibuat oleh murid-murid. Oke, boleh hantar peta minda yang dibuat tadi berdasarkan topik perbincangan kita, yaitu cara bersikap prihatin terhadap masalah jiran, dan juga soalan yang kedua tadi, nyatakan kepentingan sikap saling membantu dalam kalangan jiran. Oke, 2 soalan itu sahaja. Siap dan bolehlah hantar kepada cikgu semula. Oke, murid-murid semua, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharap murid-murid semua boleh paham dengan isi pembelajaran yang disampaikan pada hari ini. Oke, hari ini kita belajar satu tajuk saja, yaitu tajuk kesusahan jiran prihatin bersama. Oke, yang boleh didapati di dalam buku teks pendidikan moral pada muka surat nomor 14. Oke, dalam tajuk ini kita mempelajari tentang sikap prihatin untuk membantu jiran yang di dalam kesusahan. Oke, diharap murid-murid semua dapat menyiapkan latihan yang cikgu sudah sediakan sebentar tadi. Oke, murid-murid semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, oke, jika murid-murid ingin bertanya ataupun memberi cadangan kepada cikgu, bolehlah murid-murid emailkan soalan murid-murid semua kepada cikgu di alamat email yang cikgu paparkan di screen sekarang. Oke, sudah dapat? Oke, bagi murid-murid yang belum lagi subscribe channel cikgu, oke, bolehlah klik butang subscribe di sini, like lah video ini dan share lah video ini. Oke, sampai jumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Terima kasih kepada semua murid-murid kerana mengikuti pembelajaran bersama cikgu hari ini. Semoga jumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Salam hormat dari cikgu. Bye bye.